Kisah bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu, ada seorang tua bernama Pak Deraman. Dia bekerja sebagai seorang pedagang. Kehidupannya agak senang sedikit. Oleh sebab itu, Pak Deraman mampu beristeri dua. Isteri pertamanya Mak Labu, manakala isteri keduanya Mak Kundur. Pak Deraman memberikan kasih sayang yang sama kepada kedua-dua isterinya. Walaupun mereka tinggal bersama, namun kedua-duanya menyimpan perasaan iri hati antara satu sama lain. Mak Labu mempunyai seorang anak perempuan bernama Bawang Merah, manakala Mak Kundur mempunyai seorang anak perempuan juga bernama Bawang Putih. Walaupun usia mereka hampir sebaya, tetapi tingkah laku mereka amat berbeza. Bawang Merah seorang gadis yang berbudi bahasa dan lemah lembut. Dia juga seorang yang baik hati dan rajin membuat pekerjaan. Setiap hari, Bawang Merah akan membantu ibunya membuat pelbagai pekerjaan seperti membersihkan rumah, memasak dan membasuh pakaian. Berlainan pula dengan sikap Bawang Putih. Bawang Putih seorang yang kasar dan pemalas. Dia menghabiskan masanya hanya untuk menghias diri dan tidur. Dia hanya berlagak seperti seorang puteri. Pada suatu hari, Pak Deraman tiada di rumah. Mak Kundur dan Bawang Putih telah merancang sesuatu. Hari ini kita jangan buat kerja rumah. Biarkan Mak Labu dan Bawang Merah sahaja yang membuat kerja rumah, kata Bawang Putih. Lalu mereka pun duduk bersenang hati sahaja. Mak Labu berasa sakit hati tetapi tidak mahu menimbulkan kekecohan. Biarkan mereka, Bawang Merah. Tiada guna kita membalas dendam terhadap mereka berdua, kata Mak Labu kepada anaknya Bawang Merah. Bawang Merah hanya menurut nasihat ibunya. Pada suatu hari, Pak Deraman pulang dari berdagang. Pak Deraman memberikan hadiah kepada kedua-dua anaknya. Namun begitu, Bawang Putih melihat barang yang diterima oleh Bawang Merah lebih cantik daripada miliknya. "Mak, saya mahukan yang itu," kata Bawang Putih kepada ibunya. Maka terjadilah pertelingkahan antara kedua-dua anak gadis itu. "Sudah, berhenti. Jangan berkelahi anakku Bawang Merah. Elok kamu beralas sahaja," kata Mak Labu. Dengan riak wajah sedih, Bawang Merah pun memberikan hadiah tersebut kepada Bawang Putih. Bawang Putih gembira kerana mendapat barang yang dihajati. Sejak kejadian itu, Mak Kundur dan Bawang Putih semakin menunjukkan kesombongan. Beberapa ketika, tanpa diduga, Pak Deraman jatuh sakit. Dari hari ke hari, keadaannya semakin teruk. Akhirnya, sampailah ajal Pak Deraman. Kematiannya diratapi oleh kedua-dua isteri dan anaknya. Sejak itu, tinggallah mereka berempat tanpa seorang ketua keluarga. Dalam diam, Mak Kundur dan Bawang Putih membuat satu rancangan jahat untuk membunuh Mak Labu. Pada hari itu, Mak Labu sedang mencedok air di sungai. Tiba-tiba, ada orang yang menolaknya dari belakang. "Tolong! Tolong!" jerit Mak Labu. Namun, tiada sesiapa yang membantu. Akhirnya, Mak Labu lemas di situ. Bawang Merah berasa khawatir kerana ibunya tidak pulang. Pada keesokan harinya, Bawang Merah mencari Mak Labu ke serata tempat. Sambil itu, dia berteriak memanggil ibunya. Tiba-tiba, kedengaran satu suara. "Wahai Bawang Merah anakku, Mak ada di dalam sungai ini," kata suara ibunya. Bawang Merah segera pergi ke arah suara tersebut. Dia sungguh terkejut apabila melihat seekor ikan kaloi di tepi sungai. Dia tidak menduga ibunya menjadi sedemikian rupa. Setiap hari, Bawang Merah akan ke sungai untuk menemui ibunya. Dia juga membawa sedikit makanan. Lama-kelamaan, Mak Kundur dan Bawang Putih curiga dengan kelakuan Bawang Merah. Akhirnya, mereka mendapati bahawa ikan kaloi yang sering dijumpai oleh Bawang Merah ialah Mak Labu. Sekali lagi, mereka merancang sesuatu yang jahat. "Makanlah Bawang Merah. Hari ini makcik sediakan makanan yang istimewa buat kamu," kata Mak Kundur dengan penuh lemah lembut. Bawang Merah pun makan dengan sungguh berselera. Mak Kundur dan Bawang Putih tersenyum puas melihat Bawang Merah makan. "Kau tahu Merah, ikan kaloi yang kau makan tadi adalah mak engkau," ujar Mak Kundur. Bawang Merah terkilan dengan perbuatan makciknya itu. Dia menangis dan membawa tulang ikan kaloi itu untuk ditanam di tepi sungai. Keesokan harinya, dia terkejut apabila terdapat sepohon pokok besar di tempat dia menanam tulang ikan. Bawang Merah bertambah hairan apabila terdapat sebuah buaian di dahan pohon tersebut.
Tanpa berlengah, dia pun bermain buaian tersebut sambil bernyanyi untuk menghiburkan dirinya yang malang itu. Pada ketika itu, lalu seorang putera raja. Hatinya sudah tertambat dengan kejelitaan bawang merah. Baginda mahu menjadikan bawang merah sebagai isterinya. Akhirnya, mereka berkahwin dan hidup bahagia. Mak Kondor dan Bawang Putih menyesal atas perbuatannya. Begitulah kisah hidup Bawang Merah dan Bawang Putih. Sekian sahaja daripada Cikgu Umi. Terima kasih.